Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai anak-anak sekalian, mari kita belajar hari ini akronim untuk memudahkan ingat fakta pendidikan Islam, manfaat untuk ilmu dunia dan akhirat. Apa dia akronim itu? Okey, wahai anak sekalian, mari kita sambung menjawab soalan-soalan menggunakan akronim. Apakah dia wajib haji? Wajib haji kita boleh jawab menggunakan akronim naik motor laju masuk longkang meninggal. Okey, ini dia akronim yang kita nak gunakan supaya kita boleh ingat. Naik motor laju masuk longkang meninggal. Okey, ini dia punya ya. Okey, naik and maksud niat di mikat. Mana kita niat mikat? Iaitu di mana kalau kita naik ke terbang di Kaunul Munazir. Di mana lagi? Di Hudaibiyah. Di mana lagi kita boleh mikat? Di Jaranah. Di Bir Ali kalau kita daripada Mekah. Kalau kita daripada Madinah, kita niat di Bir Ali. Okey? Di mikat. Itu mikat ya. Mikat di tempat-tempat di luar kota Mekah. Okey. Kemudian bermalam motor ni M. Muzdalifah. Kita pakai Muzdalifah M. Naik motor ya. And naik niat motor Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Kita tidur di berhenti sekejap ataupun tidur di Muzdalifah, kemudian lontar L, laju lontar Jamratul Aqabah ya. Kita mau lontar baling setan. Okey. Kemudian M, bermalam di Mina. Mina ni wajib haji, kena buat. Kalau tak buat tak boleh. Kemudian L, lontar lagi sekali. Lepas kita lontar kali pertama, kita lontar kali kedua, lontar 3 jamrah ya. Jamrah ula, jamrah 3 tempat dia yang berdekatan situ. Kita lontar syaitan. Kita ambil 7 batu, lontar 7 batu, lontar 7 di sini ya. Okey. Sini pun 7 kan. Okey, 7 batu ya. Biasanya kita ambil batu di Mina ni lah. Ambil batu di Mina, kita lontar di sini. Okey. Alright, lepas tu yang terakhirnya meninggalkan larangan ihram. Meninggalkan larangan ihram, iaitu apa dia? Pakai minyak wangi, potong kuku, potong rambut. Apa lagi? Memburu binatang-binatang, buruan. Nikah kahwin, semua tak boleh, itu larangan ihram ya. Pakai pakaian berjahit, menutup kepala bagi lelaki, semua tak boleh ya. Ini dia larangan-larangan ihram. Okey. Meninggalkan larangan ihram tu. Okey. Apakah rukun yang keempat? Apakah rukun nikah? Rukun nikah kita nak ingat, kita ingat siswa ni ya. Kamu pelajar dipanggil siswa. Rukun nikah siswa. Kena ada apa? Suami kena ada. Dalam nikah kena ada suami. Aku nikahkan kau dengan mas kahwin dia sekian-sekian tunai. Ya, aku nikahkan kau dengan siapa-siapa dengan mas kahwinnya berapa ringgit tunai. Kena ada suami tu, kena angkat nikah. Kemudian dekat situ kena ada isteri, isteri. Ya, ni siswa ya, siswa. Okey, kena ada saksi. Saksi berapa orang? 2 orang. 2 orang saksi. Okey. Kemudian kena ada wali, mak bapak dia kena ada. Ataupun kalau dia tak ada mak bapak, abang dia atau bapak saudara dia ya. Kemudian akad ataupun ijab kabul ya, kena ada juru nikah, qadi. Biasanya qadi akan nikahkan dia. Ya, jadi ada 5 orang yang kena ada rukun nikah ni. Siswa ya. Okey, apa pula itu dam? Okey.
Kalau dikatanya berkaitan dengan dam, apa itu dam dan berapa jenis dam? Dam dipanggil, kita gunakan akronim, beli lembu balik rumah, rumah rosak, kemudian repairer. Okey. Beli lembu, panggil tertib. B, tertib. L. L ni apa? Takdir. Okey. Balik rumah, tertib, takdir. R. Rumah. Okey. Balik. B. B sama dengan B tertib ni ya. Kemudian rumah rosak, kita tengok ya. Kita ambil yang R ni juga. Takdir. Takdir juga ya. Dia panggil takshir. Rumah. Ya. Takshir. Takdir. Repairer ni takdir. Takdir. Takhir. Takdir. Okey. Itu jenis dam ya. Dam ni kita bayar dengan apa? Kita bayar dam dengan kambing. Ataupun dengan ditukar dengan duit lah. Untuk beli bayaran dam tu. Alright. Okey, lepas tu soalan seterusnya, apakah jenis tawaf dan hukumnya? Tawaf ya. Jenis-jenis tawaf dan hukum-hukum tawaf. So, jenis tawaf kita berikan dia punya akronim susu, kusu, wawa, ifawa ataupun ruwa. Ini kita punya akronim ya. Susu adalah tawaf sunat. Sunat ni susu tawaf, jenis tawaf sunat. Maksudnya hukumnya sunat. Kufu tawaf kudum. Hukum dia sunat. Okey. Tawaf wida, tawaf selamat tinggal. Ini selamat datang. Tawaf selamat datang. Masa kita datang, ini tawaf selamat tinggal. Okey. Datang dan tinggal. Ini sunat bila masa saja nak buat tawaf sunat 7 kali pusingan tu. 7 kali pusingan tawaf tu nak buat berapa banyak kali pun tak apa, tawaf sunat selagi larat. Ya, masuk Mekah je, masuk Kaabah je terus tawaf. Kemudian tawaf ifawa ataupun tawaf ruwa, ifadah ya. Tawaf ifadah dipanggil. Tawaf ifa rukunnya adalah wajib. Okey. Rukunnya ataupun tawaf rukun ni, tawaf ruwa atau tawaf rukun. Ya. Hukum dia wajib. Okey. Okey, ini tawaf ni adalah tawaf kita pergi haji, tahu ada satu tawaf rukun yang kita kena buat. Okey, apakah syarat-syarat taubat? Syarat taubat kita panggil dia Syam. Ada orang nama Syam, matahari. Syam benar ya. Abang Syam. Syam S yang pertama, taubat ni kita kena menyesal, sesal, tak nak buat lagi dah. Kita menyesal ya, tahu perbuatan tu salah dan kita rasa oh saya bersalah lah. Ya, dan kita rasa bersalah dan kita nak menyesal. Kemudian lepas kita menyesal, kita berhenti. Jangan buat lagi. Okey, kalau merompak, jangan buat merompak tu lagi. Ya. Kemudian kita azam berterusan tidak mau buat lagi. Kemudian kalau kita buat salah, kita minta maaf. Kalau kita berhutang, kita taubat dah tak nak berhutang, kita kena bayar balik hutang tu. Okey, Syam ya.
Syam, ingat Syam, Syam. Sesal, H henti, A azam, M minta maaf. Okey, boleh ingat? Okey. Nombor 8, tindakan atau cara ataupun langkah-langkah. Ni kalau apakah tindakan ataupun cara-cara soalan kebat, ya? Apakah tindakan ataupun cara atau langkah jika seseorang tu ambil dadah ataupun kawan tu ambil rokok, kawan tu berkelakuan buruk, zina ke, merompak ke, buat jenayah, ya? Buat jenayah. Kalau tu kawan tu apa lagi? Nakal. Ya, apa tindakan kita nak buat? Okey. Ataupun asyik main dengan handphone saja. Social media. Ya, berhayal, buang masa. Okey, apa yang kita nak buat adalah pertama sekali kita makan nasi lauk ayam, ya. Nasi lauk ayam. Apa kita nak buat? Kita makan nasi lauk ayam. Bila kawan tu nakal, apa kita nak buat? Pertama sekali kita bagi nasihat. Contoh dia kalau dia social media dia asyik main saja. Kita ambil yang ni, ya. Asyik pegang handphone di kiri kanan tangan dia. Kita dekat kelas main handphone. Tak nak dengar. Ponteng kelas. Okey, kita bagi nasihat. Yang kedua, bagi nasihat tak jalan, kita laporkan. Kawan ni bawa handphone kat sekolah, asyik main saja, kita laporkan pada cikgu, pada polis, pada siapa yang berkenaan, ya, kalau dia buat nakal. Kemudian yang ketiga, kita ajak dia buat aktiviti yang berfaedah. Ya, jangan pegang handphone saja. Ada buat aktiviti lain, bersukan, main, baca buku dan sebagainya, ya. So tindakan atau cara yang langkah untuk mengelakkan, untuk menasihati kawan, untuk mencegah daripada kawan-kawan ni hisap dadah ataupun merokok ataupun buat maksiat, berzina, merompak atau dia berkelakuan nakal atau buat perkara-perkara lara, main handphone, sosial media. Itulah cara dia. 3 cara. Nasihat, lapor dan ajak. Okey. Senang, ya, soalan kebat. Apakah maksud istita'ah ataupun berkuasa ataupun mampu dalam masalah haji ni, ya? Dalam masalah haji, apa yang dimaksudkan dengan berkuasa ataupun mampu? Okey. Dia nak pergi haji. Apa yang dimaksudkan dengan berkuasa ataupun mampu? Okey. Sama mampu dari segi kewangan, 5K, ya. Pertama, kewangan. Kedua, kenderaan ada kapal terbang, ada kapal laut. Ketiga, ada kesempatan masa. Ada masa. Keempat, keselamatan. Kawasan tu tak ada perang. Tak ada perang, tak ada perompak, selamat, ya. Yang kelima, kesihatan dia baik, dia tak ada gout, tak ada kencing manis, darah tinggi, dia tak sakit jantung, dia boleh pergi. Dia mampu, dia kira mampu. Ni bagi dia lelaki, yang ni cukup. Kalau perempuan, dia tambah satu lagi. Bagi wanita, tambah satu lagi, iaitu mesti seorang wanita tu mestilah dapat izin daripada suami dia. Kalau suami dia tak izin, dia tak boleh pergi. Ataupun wali dia, ya, mak bapak dia. Atau ditemani oleh wali atau suami dia, teman. Jadi dia selamat. Itu dia maksud berkuasa ataupun mampu. Atau ditemani oleh anak dia. Ya. Okey, sampai ke 9 kita stop dulu akronim sampai ke 9 ni. Kita sambung selepas ni dalam part 3. Jumpa lagi. Terima kasih.